amat rugi. Man zukirtu indahu, barang siapa yang disebutkan namaku di kalangannya, lam yusalli alayya, lalu ia tidak berselawat kepadaku. Jadi siapa yang nak bahagia, antara kebahagiaan, bahagia ni kita tahu milik Allah. Allah yang beri kepada siapa yang dia mahu. Ada orang tidak ada apa-apa, tak kahwin sampai umur 40, umur 50 pun tak nikah, dan dia tetap bahagia sebab dia tak letakkan bahagia itu pada sebuah pernikahan. Ada orang nikah dah lama tak ada anak tapi tetap bahagia sebab dia faham erti bahagia itu bukan dengan kita memiliki, tetapi erti bahagia itu dengan kita memberi. Memberi apa? Memberikan keredaan kita terhadap kehendak Allah, terhadap ujian Allah. Sebab itu bila kita sebut bahagia itu di mana, bahagia itu ada di hati. Sebab kita tak boleh kawal yang di luar. Kita tak boleh kawal apa yang kita nak mesti dapat. Kita tak boleh kawal orang ni, aku nak dia cakap macam ni, kalau cakap macam ni aku bahagia, tiba-tiba keluar benda yang terbalik. Ya Allah, sedihnya. Masya Allah, kita memang tak boleh kawal sekeliling. Tapi memang kita boleh kawal insya-Allah kalaulah kita pandai mengawal hati kita. Sekarang pun kita boleh bahagia. Subhanallah. Baiklah, kita bacakan hadis Nabi. Ini dalam buku ni ya. Kalau siapa ada buku ni boleh buka, kita sesama tadabbur. Ya Allah, bersamamu aku bahagia. Masya-Allah. Ada yang tanya, Ustazah mana nak dapatkan buku ni? Boleh je nanti tinggalkan komen ataupun iklan. Ada orang tanya, Ustazah buku ni saya nak beli yang kulit tebal, saya eksklusif. Katanya dah habis stok. Sekarang kita buka balik tapi siap 20 Julai. Minta maaf saya terus bagi info. Siapnya 20 Julai. Sebab kita baru restock balik yang kulit tebal. Sebab ramai yang nak saya eksklusif ni, yang dalam kotak ada 4 kulit tebal. Dia ada buku Wanita Dambaan Syurga secara percuma. Subhanallah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inna izamal jazai ma'izamil bala'i. Wa inna allaha iza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, sesungguhnya pahala besar kerana balasan untuk ujian yang berat. Sesungguhnya besarnya pahala kerana balasan untuk beratnya ujian. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang redha, maka ia akan dapat redha Allah. Barang siapa yang tidak redha, tidak suka maksud dengan ujian Allah tersebut, maka Allah juga murka kepadanya. Okey, jadi jawapan yang jelas, wahai para wanita sekalian yang sedang diuji dengan apapun ujian, berbahagialah. Kerana apa? Berbahagialah kerana itu tanda-tanda kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kalau kita fikir kenapa ujian silih berganti tak habis-habis, sebab sayangnya Allah pada kita tak pernah habis. Kenapa semakin lama semakin berat ujianmu ya Allah? Kerana semakin banyaknya cinta Allah kepada kita. Jadi sebab itu orang soleh, para wali Allah, sahabat-sahabat Nabi kan, bila mereka dah lama contohnya tidak diuji dengan sakit, ataupun hidup dia rasa macam biasa-biasa tak ada ujian, mereka keluh kesah. Mereka akan tertanya-tanya, ya Allah, adakah engkau mula melalaikan pandanganmu terhadapku? Ya Allah, adakah engkau mula tidak meninggalkan aku? Seumpama itu rintihan mereka. Kita mungkin tak akan mampu untuk sampai pada kedudukan ini. Bahkan mereka apabila ditimpa sakit yang tenat, sakit yang berat ataupun ujian, mereka mampu senyum. Mereka senyum lalu mereka bersyukur. Lalu ditanya kenapa? Aku sedang menikmati kasih sayang Allah. Aku sedang merasai manisnya cinta Allah terhadap kesakitan yang diberikan. Kerana dengan kesakitan aku terhadap dunia ini, bertambah cinta aku untuk akhirat. Bertambah cinta aku, bertambah kuat aku menggambarkan nikmat-nikmat Allah di syurga. Subhanallah. Kita kan kalau hidup ni nikmat, seronok, best sangat, kita mungkin terlupa bahawasanya ada nikmat yang jauh lebih hebat yang Allah sediakan kita, iaitu di syurga. Tapi bila kita hidup dekat dunia ni, kadang-kadang ada orang caci, ada orang makin dan sakitkan hati, kita pun pujuk hati kita, tak apalah ya Allah, mudah-mudahan ini asbab ke syurga-Mu ya Allah. Di syurga kelak dah tak ada dah suara-suara yang menyakitkan hati. Di syurga kelak dah tak ada dah suara sindir-sindir, tak ada dah suara-suara menghina kita. Apabila kita diuji dengan suara-suara begitu. Kalau di dunia ni kita rasa hidup macam susah, nak makan apa yang kita nak tak dapat, makan apa yang ada saja. Lalu hati kita pun disejukkan dengan iman, ya Allah, tak apa.
Mudah-mudahan nanti aku dapat masuk syurga ya Allah bersama keluarga. Semua yang diinginkan, belum cakap pada mulut, terlintas pada hati, makanan dah ada depan mata. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu orang-orang soleh, dia selalu bila diambil Allah bahagian dunia ataupun ditahan Allah daripada apa yang dia nak, lalu menambah-nambah keimanan dan kecintaan serta bayangannya terhadap nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah tangguhkan. Okey, subhanallah. Jadi perkataan baik tadi tu saya nak sebutkan begini, bahagia tu bermula dengan baik. Orang yang baik tidak pernah akan rugi. Orang yang baik tidak rugi dan tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita sendiri tak akan rugi. Tak rugi apa-apa jadi orang baik, walaupun kita mungkinlah orang buli contohnya. Jadi orang baik, setengah orang cakap macam ni, buat apa jadi orang baik, tak ada orang hargai. Aku jadi isteri yang baik pun suami sama je, tak berubah. Aku jadi ibu yang baik pun anak-anak tengok sekarang. Aku jadi kawan yang baik, kawan ambil kesempatan. Aku jadi orang baik kat pejabat, bos ambil kesempatan. Dia suruh aku buat kerja tu, buat kerja ni. Orang yang tu dia tak suruh, aku tak naik pangkat pun. Jadi orang baik mudah kena tipu. Macam-macam lah kan kita sebut. Allahu Akbar. Saya kan adalah baru ni saya sedikit je ujian. Saya sebelum saya sebut pasal ujian, Masya Allah, dalam bulan lepas, masa tu ada rakaman. Tazkirah malam Jumaat. Tazkirah malam Jumaat ni Astro Overseas kan. Jadi rakaman tu bersama dengan ramai guru-guru, antaranya adalah Syekh Habib Ali Zainal Al-Hamid. Subhanallah. Seronok sangat dapat jumpa dan Allah rizkikan masa tu saya dengan suami secara personal dalam satu bilik jumpa dengan Habib Ali kan. Jadi kemudian kita minta banyak taujihat, nasihat dan juga teguran daripada Habib. Masya Allah. Masa tu kan bila bercakap tentang ujian, Habib kata, Ustazah, kita ni kan malu bila bercakap pasal ujian. Malu sangat. Umpama macam budak kecil. Dia sebut macam tu. Macam budak-budak kita ni. Macam budak kecil. Macam budak kecil kalau sakit kan. Bila budak kecil kalau nak sesuatu, macam mana perangai dia. Kalau budak kecil dia tak dapat sesuatu, dia akan menangis. Kita ni dah tua, kita ni maksudnya dah berusia, dah matang. Jadi bila dapat ujian Allah, jangan jadi macam budak kecil. Dia kata malu. Sebab apa? Ujian kita sebenarnya dibandingkan dengan para nabi, dibandingkan dengan para sahabat, dibandingkan dengan orang-orang soleh, ujian mereka jauh lebih besar. Tetapi mereka sangat redha walaupun mereka tak diberi bahagian dunia. Manakala kita pula begitu banyak bahagian dunia Allah bagi. Dan Allah cuma tetap nak tunjukkan bahawasanya Allah sayang kita. Lalu Allah berikan ujian. Sebab Allah sebut, dalam hadis ni Nabi sebut, tanda Allah mencintai seseorang, mesti Allah akan uji. Jadi Masya Allah, bila sebut pasal ujian, itu saya teringat kata-kata antara kata-kata Habib Ali Zainal Abidin. Cuma masa selepas daripada tempoh tersebut, beberapa hari je, adalah sedikit ujian yang saya lalui. Mendapat kecaman, cacian, itu biasa berlaku ya bila kita berada di jalan-jalan dakwah ni. It's okay. Tapi ada ketikanya bila ia sangat teruk, kita jadi macam, ya Allah, tak berapa kuat macam tu lah kan. Ada ketikanya kita lemah, naik turun. Kemudian ada sahabat ni dia bagi saya satu taujihat lah, satu semangat. Dia kata, Ustazah, maksudnya Ustazah tak perlu balas keburukan apa pun mereka sumpah serana, janganlah balas, kekallah menjadi orang yang baik. Sebab orang yang baik tak pernah rugi dan tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang nampak seperti rugilah, kan boleh jawab, kan boleh pertahankan, contoh begitu kan. Kita tengok keadaan lah. Lepas tu yang kedua, saya seronok bila disebut macam ni. Saya teringat dia sebut tu kata-kata, petikan kata-kata siapa. Dia kata ketika ada orang yang menyakitimu, jangan sekali-kali kamu lupakan sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sifat kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkehendakkan sesuatu itu berlaku dan orang itu adalah perantaraan Allah sahaja untuk merealisasikan ataupun untuk kehendak Allah itu terlaksana. Subhanallah. Jadi lihatlah manusia itu hanyalah perantaraan
Allah untuk memberikan kebaikan yang begitu banyak kepada kita. Seorang wanita, contohnya seorang wanita yang tak dapat diuji dengan bukan suami yang baik. Kekallah anda jadi wanita yang baik. Kekalkan kita jadi isteri yang baik. Sebab kita nak jadi baik, kita jadi baik bukan kerana suami, kita jadi baik bukan kerana anak-anak, kita jadi baik bukan kerana kawan-kawan. Bahkan kalau kita tidak ada sesiapa pun, tak ada suami, tak ada kawan, tidak ada anak, mungkin hidup sebatang kara, mak ayah dah meninggal, kita tetap memilih untuk jadi orang yang baik. Dan kita tak akan ubah prinsip untuk jadi orang baik walaupun keliling apa yang berlaku. Bukan kita kata, Ustazah saya akan jadi baik kalau suami saya baik. Ustazah kalau kawan-kawan saya baik, saya rasa saya baik. Tapi ni kawan-kawan lah ni ajak saya ni, subhanallah. Orang yang baik tidak akan rugi dan Allah tak akan rugikan sedikit pun daripada jadi orang baik, banyak memakan hati, banyak simpan rasa, banyak orang zalimi contoh. Bila jadi orang baik, orang ambil kesempatan. Setiap sesuatu yang berlaku kerana kita jadi orang yang baik tidak akan disia-siakan, dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita rasa macam nak balas, nak dendam, dan percayalah. Subhanallah, banyak pengalaman saya bila berhadapan dengan wanita. Saya bila tengok wanita, biasanya dia akan bercerita bukan perihal dia, dia akan bercerita tentang perihal sekeliling. Ustazah saya nak mengadu sikit. Ya, kenapa? Jaranglah yang datang, Ustazah saya nak mengadu tentang saya, Ustazah. Jarang.